Okey, kita kembali dalam rancangan kita bersama dengan Datuk Supardi, Chairman kepada Malaysian Rubber Council dan juga sebenarnya pengurusi MPN Negeri Kelantan, betul? Dan juga Ketua Cabang Tanah Merah Kelantan. Satu perkembangan menarik apabila kita menguasai ataupun kita menang dalam pilihan raya pada tahun 2022. Walaupun kita tak menang semuanya, kita bergabung dengan kerajaan ataupun dengan parti yang lain, tetapi kita telah membentuk satu kerajaan yang kukuh sekarang ini. Tapi saya nak kembali kepada tajuk politik sekarang ini, Datuk. Di Kelantan sendiri, bagaimana perkembangan sekarang ini kalau kita dapat lihat secara umumnya lah, terutama kita faham di Kelantan ni dikuasai oleh PAS. Tetapi bagaimana keadilan? Sebab biasanya kalau kita tengok Kelantan ni, dia pertembungan di antara Kelantan, PAS dengan UMNO. Tapi sekarang ni dan amanah lah, kita kata ada faktor harapan amanah. Tapi bagaimana Kelantan keadilan nak masuk dalam equation tu macam mana, Datuk? Terima kasih. Very interesting soalan lah. Dia Kelantan ni politik dia pada saya lah. Saya ni dalam politik Kelantan ni hampir 38 tahun 38 tahun daripada zaman universiti lagi. Dan memegang jawatan pelbagai jawatan lah. Kepada parti dulu lah. Dia Kelantan ni dia rata-rata setiap kali pilihan raya di antara PAS dengan UMNO dia ada 30%, PAS 30, UMNO 30%, PAS 30%. Ini saya bagi tahu sebelum kehadiran keadilan, Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat. Sebelum, dia menentukan menang atau kalah ialah 40% pengundi atas pagar. Dan 40% pengundi atas pagar ni hampir 50% berada di luar Kelantan. Yang akan balik mengundi setiap kali pilihan raya. Bukan kata kita UMNO pernah memerintah Kelantan dan PAS hampir kecundang pada pilihan raya saya tak ingat 2000 berapa, hampir kecundang. Kerana faktor penentuan pengundi atas pagar. Bermakna pada saya UMNO pun tak boleh claim dia kuat, PAS pun tak boleh claim dia kuat. Bila masuk saja Pakatan Rakyat, yang sekarang ini Pakatan Harapan, di mana waktu itu keadilan, amanah tak ada lagi, keadilan saja ada. Kita menguasai 10% saja daripada 100%. Dan kita pernah menang DUN, kalau tak silap Datuk Saifuddin. Kita pernah menang DUN, kita pernah parlimen. Malah keadilan ni, dia kursi yang mula-mula menyumbang kepada keadilan ni ialah daripada Kelantan. Iaitu kursi Tanah Merah, kursi Ketereh, masa tu Peringkat, dan kursi Kota Baru. 3 kursi kita menyumbangkan daripada 5 kursi. Kemaman saya rasa 1, Perman Tampau. Daripada 5 kursi, 3 daripada Kelantan. Jadi kita ada 10%, masa itu kita bergabung dengan PAS lah. Kita bergabung dengan PAS lah. Jadi bila setiap kali pilihan raya, malah pilihan raya baru ini pun kita hanya berada dalam 10% saja. Kita kena terima realiti ini. Tetapi apabila PMX menjadi kerajaan, kita telah menampakkan satu perubahan baru. Kita sudah setakat ini, kita dapatan saya dan beberapa kawan-kawan, kita sudah mencecah hampir 15 hingga 20%. Sokongan. Sokongan. Dari atas kertas, apabila kita bergabung dengan kerajaan, dalam kerajaan perempuan dan dengan UMNO, kita anggap kalah. UMNO kekal dengan 30%. Kita anggap. Ataupun katakanlah UMNO naik 35 atau turun ke 25. Kita kekal dengan 25. Bermakna kita sudah capture 50%.
Maksudnya kita dah boleh kuasai Kita boleh dah kuasai secara atas kertas. atas kertas. Okey, mungkin orang boleh petikaikan, okey, PRN 15 baru ni juga dalam kerajaan perpaduan. Betul. Kenapa kita tak menang? Tapi kalah. Hampir semua kita hanya ada 2 don saja kita menang. Ya. Mungkin orang petikai kenapa tidak berlaku sebenarnya. Okey, saya boleh jawab persoalan ni. Pertama, kerjasama antara kita dengan Barisan Nasional belum cukup kukuh. Masa itu. Masih longgar. Baru kenal masa Baru kenal dan hanya kepimpinan di atas saja yang buat engagement. Di bawah masih tak kukuh. Sekarang lain. Sekarang ni rata-rata dalam kawasan-kawasan parlimen di seluruh negeri Kelantan sebagai pengurusi dan saya berbincang dengan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Seri Jazlan, kita sudah menampakkan satu kerjasama yang baik. Malah kita insya-Allah tak lama lagi kita akan mula berunding tentang pembahagian kerusi, tentang kerja, gerak kerja. Begitulah kita putuskan dalam Majlis Pakatan Harapan Kelantan yang kita mesyuarat 2-3 hari lepas. Kita akan buat kerjasama. Jadi berbalik kepada jadi maksudnya ada kemungkinan ada kerjasama untuk menghadapi Kelantan pilihan raya ni. Pada saya, okey. Pada saya kita suka tak suka, kalau kita nak menang kita kena kerjasama di Kelantan. Kena bersama. Okey, kerana UMNO ada struktur dia. Ya. Kita ada struktur dia. Tapi UMNO juga tak bolehlah nak claim sebagai abang besar lagi. Betul. Kerana dia ada 2 Pakatan Harapan dan 1. Ini perlunya perundingan yang lebih berhemat. Okey, untuk kita apa tujuan kita? Kalau kita tamak, akhirnya tidak ke mana. Tak ke mana. Kalau UMNO tamak ke keadilan atau Pakatan Harapan tamak ke, tak ke mana. Betul. Maka yang kita penting sekarang ni objektif nak menang. Objektifnya kita nak menang. Apa tujuan kita nak menang? Ialah kita nak ada punca kuasa untuk kita membangunkan semula negeri Kelantan. Saya tak kata saya lebih mengambil sikap orang kata lebih berhemah lah. Saya tak kata Kelantan itu tidak membangun. Saya tak kata ada pembangunan. Tetapi Kelantan ini masih ada potensi besar lagi untuk dibangunkan. Dan saya yakin kalau dari segi sumber asli, Kelantan lebih banyak daripada Selangor. Kelantan lebih banyak daripada negeri Kedah. Apa sumber asli seperti? Banyak. Rare earth kita ada banyak. Sumber banyak lagi. Tanah masih luas. Sebab itu saya rasa okey. Dan sepadan dengan Thailand. Sepadan dengan Thailand, kita boleh capture economic Thailand bersama dengan kita. Dan kita ada pelabuhan yang kita ada potensi untuk wujudkan pelabuhan yang lebih besar kerana kita berada di selatan Thailand dan Vietnam. Dan terus kepada negara China. Sekarang tak ada? Sekarang kita tak ada. Tidak ada pelabuhan yang hanya kita bergantung pada pelabuhan di Kuantan saja. Betul. Di Kuantan saja. Jadi kalau kita tengok daripada segi ada yang claim lah katakan bahawa pilihan raya kecil di Gua Musang di yalah masa tu di Negeri itu menunjukkan bahawa sepatutnya PAS begitu confident menang setelah mereka menang di Sungai Bakap. Tapi kalah. Bukan kalah, setakat kalah majoriti jauh, majoriti besar. Jadi ada yang kata bahawa UMNO telah kembali dan menjadi abang besar. Ini bukan soalan kontroversi tuan-tuan Tetapi adakah itu signifikannya itu sahaja ataupun memang rakyat Kelantan nak berubah ataupun di kawasan itu saja? Dia ada dua perkara di sini. Okey, kita terima hakikat bahawa UMNO sedikit pulih. Kita kena terima hakikat tu. Okey. Dan kedua, rakyat mula bosan dengan apa yang berlaku di Kelantan selama ni. Ketiga ialah di negeri sendiri kita ada ahli keadilan. Kita ada lebih kurang 2,600 ahli keadilan. Dan kita mampu mobiliskan anggota keadilan di tempat negeri itu ramai 1,500. Ini yang menyumbangkan kepada kemenangan negeri. Dan kedua yang menyumbang kepada kemenangan negeri ini ialah perubahan
anak-anak muda Ah. yang telah pun memahami dan telah pun digest apa yang falsafah kerajaan Madani. Ya. So Datuk rasa bahawa anak muda sekarang ni dah Telah mula berubah. Nampak. Telah menampakkan sebab dia dah nampak bahawa apa dasar PMX kan melalui kerajaan Madani. Sebelum ni tak dapat. Ya, Sebelum ni mereka masih Banyak TikTok. duk tertanya-tanya. Tak tahu. Okey. Sekarang ni bila dah lebih hampir setahun lebih, Ya. dekat 2 tahun dan negeri saya rasa dekat setahun 6 bulan Madani telah pun mula diterima oleh anak-anak muda, dan itu pun anak-anak muda di luar daripada kata tak balik mengundi tu. Tak banyak balik mengundi. Jadi yang ada di lokal telah pun terima bahawa dia perlu berubah kerana untuk masa depan. Datuk, is it betul tak, I mean, dapatan Datuk lah bahawa sebenarnya even lokal sendiri pun, anak muda tu satu hal lah, even lokal muda dan tua dan sebagainya, sekarang ni mereka dah nampak bahawa Kelantan perlukan perubahan. Betul. Kerana setelah lebih 30 tahun memerintah, nampaknya PAS tidak boleh membawa Kelantan ke arah yang sepatutnya. Datuk rasa macam mana? Okey, saya lihat begitu dia 30 lebih tahun PAS memerintah Kelantan. Saya kata tadi ada pembangunan. Ada. Tetapi tidak mencukupi untuk memberi ruangan, contoh peluang pekerjaan, menambahkan sumber pendapatan, pembangunan yang lebih secara total tidak menyeluruh. Jadi kita nampak rakyat makin cerdik. Betul. Rakyat Dengan melihat informasi sebagainya. rakyat melihat takkan kita nak duduk macam ni. Ya. Tak, takkan anak saya setiap kali lepas sekolah terpaksa keluar daripada Kelantan untuk mencari pekerjaan. Maka ada perubahan, tinggal lagi dia mesti ada satu pilihan. Ya. Okey, kita mesti menampilkan satu pilihan bahawa pilihan untuk memilih sama ada Parti Keadilan, Amanah atau UMNO ataupun dalam skop kerajaan perpaduan ialah satu pilihan alternatif. Betul. Kepada kerajaan yang sedia ada. Okey, di sinilah pada saya kita tak boleh sekadar untuk menyatakan pilihan, tawaran pilihan, tetapi kita mesti ada komprehensif tawaran ya. kepada mereka. Apa tawaran? Betul. Bagi saya, sebab rakyat ni dia melihat pada satu benda dia, periuk nasi dia. Ya, betul. Apa yang dia makan. Apa yang dia nak makan esok Semua, hari. semua. Semua Itu. rakyat ni, perut dia kan. Perut dia. Jadi kadang-kadang yelah kita boleh bercakap tentang Islam so-called, Betul. tentang Melayu Islam. Ya, tapi satu peringkat je. Sebab baru ni ni tangkapan pel kuda kita kata. Oleh penyanyi yang kira terkenal juga di Kelantan lah. Walaupun saya bukan orang Kelantan pun saya tahu lagu tu. Kan? Apa Bear Soba Bear. Soba Bear. Jadi dia pun antara yang ditangkap, dan ini bukan kes terpencil kita kata. Sebab saya melalui statistik pun judi online tertinggi di Kota Baru. Di seluruh Kelantan Kota Baru paling Saya tinggi. nak kongsi maklumat. Saya nak dan juga mencelah dia. pel Saya kuda. nak kongsi Sila. maklumat ni. Saya tak nak ceritalah HP kuda, hak tangkap. So umum lah kita kata. Kebetulan dalam minggu lepas saya balik ke Kelantan dan saya duduk sebelah dengan Ketua Polis Kelantan yang baru, Okey. Datuk Yusof, dan kawan saya. Okay. Kita menceritakan bagaimana keadaan. Dia menceritakan mengenai tangkapan. Dia kata sebenarnya di Kelantan ini soal dadah ni cukup besar. Dan menjadi agenda kepada Ketua Polis Kelantan baru ini adalah untuk memberteraskan sehabis-habisnya, kerana dia kata dia boleh juga soal jenayah kecil-kecil ini tak apalah dia kata, tapi dadah ni dia kata merosakkan bangsa kita. Jadi dia kata dia akan perangi habis-habisan. Dan dia minta bantuanlah daripada parti-parti politik, pemimpin masyarakat supaya bekerjasama dengan pihak polis untuk kita perangi sungguh-sungguh. Ya. Sebelum ni you mungkin tak tahu, tiba-tiba ada tangkapan pel kuda, syabu, Ya, betul. all that apa ni adalah saya tak erti nak sebut dadah ni. Okay. Jadi rupa-rupanya
itu besar. di Kelantan ni operasinya cukup besar. Berjalan. Berjalan. Kerana orang tak ada kerja ni. Betul. Budak-budak tak ada kerja, jadi apa dia nak buat? Ya. Malam dia melepak, akhirnya inilah. Satu yang mengambil tu, satu yang menjual. Sebab bagi dia, ialah sebab dia tak ada pekerjaan, itu cara mudah. Cara mudah. Dapat Dia duit. ada pusher dia. Pusher dia. Mencari duit lah. Ya, dan saya tahu dekat Kelantan ni dia ada sempadan, dia ada jalan tikus. Betul. Jalan tikus tu bukan kita tak tahu, kita Betul. Saya pergi hari tu, saya tengok kawan saya kata, ni boleh bawa ke barang ni? Tak apa, kita bawa jalan tikus. Kita tengok sampai dah barang ni. Kan? Jadi itulah antara masalah sosial ni sebenarnya, tuan-tuan. Kalau kita faham, kalau kita tak berteras awal, dia akan merosakkan bangsa kita. Dia akan merosakkan generasi kita, dan akhirnya macam kita ceritalah ekonomi macam mana sekalipun, kalau generasi itu tidak mampu untuk membawa ekonomi itu, akhirnya negeri Kita perlu mendidik ni. Perlu mendidik rakyat, anak muda. Dan kalau kita nak mendidik, kalau let's say orang tua sendiri miskin, nak makan pun tak cukup, macam mana dia nak mendidik anak dia? Dan sebab tu pada saya soal iman tu satu perkara. Itu kita akidah kita kena ada. Tetapi keduanya ialah dari segi kesejahteraan hidup. Betul. Kalau kita tak cukup makan, macam anak akan terbiar. Betul. Jadi ini yang penting pada saya, ekonomi itu harus dibangunkan sebegitu rupa supaya dia memberi peluang kepada masyarakat di situ, dan juga masyarakat generasi baru yang tak perlu lagi keluar. Tapi saya rasa tu, kalaupun Pakatan Harapan UMNO memerintah, tak tergugat pun Islam, tak tergugat pun keimanan mereka. Orang solat 5 kali sehari juga. Adakah Pakatan Harapan akan tutup pondok? Tak, malah masjid-masjid yang ada sekarang ini, kalau kita kira berapa masjid yang dibuat oleh PAK, kita boleh kira. Betul. Sebab tu saya lebih pendekatan kita ialah supaya jangan rakyat ni terkongkong, sempit, rigid dengan ekstrim agama ni. Betul. Kita mesti ada fundamental dia. Supaya akhirnya kita boleh menilai. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ramai juga ulama-ulama di Kelantan ni yang tak bersetuju dengan PAS ni. Betul. Betul. Pendekatan dia terlalu. Tapi disebabkan mereka kadang-kadang tak ada suara. Kerana itu bila saya kadang-kadang berjumpa dengan beberapa ustaz, mereka juga mahu supaya bukan soal politik pada mereka, tetapi soal bagaimana kita nak membentuk masyarakat ni. Dan kebetulan kita nak PMX perkenalkan masyarakat Madani, kerajaan Madani, Kelantan juga harus ikut. Dan kita ni Serambi Mekah. Betul. Dan macam kita kata, kalau siapa pun pemerintah di Kelantan, Datuk Supardi ni orang Islam, Datuk Supardi ni orang Melayu, kita kata pemimpin UMNO ramai yang Islam Melayu, Pakatan apa? Majoriti Islam Melayu, kita kata. Tak tergugat pun. Tak tergugat pun. Kita kata 9 ini polemik yang dibuat sebenarnya. Dia seolah macam kalau PAS tu Islam, kalau bukan PAS bukan Islam. Dia sudah tak, sekarang ni di politik hari ni dah cukup-cukuplah menggunakan bangsa, menggunakan agama sebagai platform untuk awak naik. Dulu you gunakan isu ini untuk menjadi popular. Jadi yang penting kita mesti jadi champion kepada rakyat dan masyarakat. Itu yang kita kena buat. Sebab politik adalah, sebenarnya politik ini adalah bukan di arts, tapi kerja untuk mentadbir. Pentadbiran. Betul. Bagaimana kita mentadbir? Yang dibuat ni adalah perception. Hanya perception saja. Betul. Kan? Kalau kita tengok orang tuduh Penang sebab DAP pegang tak ada masjid. Ada je masjid. Ada masjid. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Islam tak ada masalah pun. Tak ada lagi kita dengar orang murtad. Kita balik Kelantan pun tak ada, kita solat juga. Tak ada masalah apa pun. Betul. Okey, balik kepada cerita kita di Kelantan ni. Ada berapa cabang sekarang ni di Kelantan? Kita ada 14 cabang.
So bagaimana Datuk melihat sekarang ni setelah menjadi pengurusi ni untuk menyatukan kembali, yalah kadang-kadang biasalah dalam dalaman kita ni ke sana ke sini dan sebagainya kan. Apa yang Datuk telah lakukan dan office di Kota Baru tu boleh cerita sikit Datuk? Office baru nak buka. MPN. Okey, dia gini, dia bila saya diberi peluang kali kedua untuk menjadi pengurusi ni, apa yang saya buat ialah saya santuni semua pihak. Kita tahu ada puak, tahu ada puak. Tapi pada saya tak penting. Pada saya semua tim saya. Okey. Sebab itu saya memberi portfolio adil dan saya melantik ex officio ahli MPN ni semua pihak yang berlawan di cabang pun saya lantik duduk dalam MPN supaya pada saya satu perkara sekarang ni kita dah selesai pemilihan dulu. Betul. You kena endorse ketua-ketua cabang yang ada yang dilantik yang dipilih masa kan? Dulu. Jadi you nak memilih lepas ni parti ada pemilihan bulan 5 ke bulan 6 ke bulan 1 you bertanding lah. Ya. Tapi sekarang ini ketua-ketua cabang ini adalah jentera saya. Orang panggil jentera army saya yang akan berdepan. Betul. Jadi pada saya hormat dulu kepada struktur parti. Yang penting hormat kepada struktur parti. You berbeza pandangan, you boleh bincang, tapi jangan kita bawa keluar. Kalau kita bergaduh pun seolah-olah kita berkocak dalam cawan dia. Betul. Jangan tumpah keluar. Betul. Jadi itu yang saya bagi pandangan awal saya kepada mereka dan alhamdulillah setakat ini semua 14 cabang ini bersama dengan kepimpinan kerana pada kami ialah apa matlamat ialah kita nak stabilkan dan kalau boleh kita nak memberi sumbangan walaupun kita tidak menang ke seluruh 14 atau 7 kursi parlimen, sekurang-kurangnya 3-4 tu kita boleh sumbangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi menyambung Perdana Menteri untuk penggal kedua dan ketiga. Sebab antara kempen kita sekarang ni adalah PMX untuk penggal kedua. Itu kempen kita. Sebab kita nak pastikan of course agenda reformasi dan juga perubahan yang kita nak buat sekarang ni. Kalau kita tak ada kuasa macam mana kita nak teruskan agenda reformasi? Betul. Dan kita boleh bagi duit dekat Kelantan, kita boleh bagi duit dekat Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi kalau kita bukan nak menuduh lah, tapi kalau orang yang tidak tidak berkompeten handle duit tu still tak berkembang juga. You cuba fikir ini yang saya kadang-kadang terharu sikit lah. Saya ada waktu tu di Pasar Siti Khadijah. Cerita sikit semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim datang menziarah peniaga-peniaga dan dia jumpa semua peniaga-peniaga. Sewaktu ucapan dia sebelum itu peruntukan daripada ICU kepada untuk membaik pulih Pasar Siti Khadijah ini hanyalah 1.5 juta. ICU 1.5 juta sahaja. Bila Datuk Seri Anwar pusing dan tengok orang komplain tentang atap bocor, wiring yang lama, yang boleh terbakar bila-bila masa. Dalam ucapan dia sentuh perkara itu dan dia tanya, tak cukup ni 1.5 juta ni, berapa nak? Dia boleh tanya peniaga di sekeliling. Ada yang cakap 3, ada yang cakap 2, ada yang cakap 5, ada yang cakap 7. Dah. Maka PM beritahu secara spontan. Secara spontan, okeylah kita tambah lagi 5.5 untuk mencukupkan 7 juta. 7 juta. Orang terkejut dia. You know what happened dia? Okey, yang sepanjang yang saya tahu, announce bulan lepas. Dah mula laksana. Dah keluar tender dah. Dah keluar tender dah. Begitu cepatnya. Pasal PM kata dia nak laksanakan dengan segera dan saya kawan saya sebagai pengarah JPP Kelantan berhubung dengan saya, dia memberitahu, ya, kami sering berbincang. Dia kata, oh cepatnya PMX dah dapat arahan dan peruntukan dah bagi pun
untuk terus Tender pun dah buka dah. Ha? Tender dah buka dah. Open tender. Open tender. Open tender bukan. Sebenarnya pengurusan pasal Siti Khadijah ni di bawah siapa dia tu? Di bawah Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri. Majlis Pembandaran Kota Baru. Tetapi PMX Tak bagi bagi. juga. Ni kalau orang Kelantan tak Saya nak bagi tahu tak berterima kasih lagi. satu ini statement yang tidak boleh dinafikan oleh Kerajaan Negeri. Okey.